Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami, pelajar program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bahasa Melayu dari IPJM Kampus Bahasa Melayu akan membentangkan showcase KPPB IPJM bagi kursus pengurusan pusat sumber PPSK 3013. Baik, berikut merupakan pensyarah PPSK 3013 iaitu Dr. Roslina binti Suratno, pensyarah Akademik IPJM Kampus Bahasa Melayu. Baik, pembentang terdiri daripada Muhammad Hazimi Nazri bin Jamil, Arif Ahmad Muhammad Nazim dan Nurliana binti Muhammad Radi. Okey, dibacakan sinopsis bagi kursus ini memfokuskan kepada prinsip-prinsip asas pengurusan pusat sumber sekolah yang mana pelajar akan memperoleh pengetahuan kefahaman mengenai konsep, prinsip pengurusan fungsi peranan dan kemahiran mengurus pusat sumber sekolah. Pelajar juga dapat mengaplikasikan kemahiran dalam mengurus pusat sumber sekolah, mengurus maklumat serta melaksanakan program-program khusus berkaitan pusat sumber sekolah. Pelajar juga dapat didedahkan dengan cabaran pusat sumber masa hadapan. Baik, untuk maklumat khusus, berikut merupakan maklumat khusus bagi pengurusan pusat sumber. Dan model KPPB bagi kursus ini terbahagi kepada dua iaitu pembelajaran bermakna 6C yang merujuk kepada 6 kemahiran yang perlu diterapkan dan diri murid semasa proses PDP sama ada di dalam atau luar bilik darjah. Dan bagi model yang kedua iaitu model 3E, Extension, Enhancement dan Engagement yang mengukur sejauh mana alatan digital itu dapat digunakan dalam PDP membantu pelibatan pelajar, penambahbaikan dan perluasan dalam mencapai pembelajaran bermakna. Baik, seterusnya. Jika kita lihat hasil pembelajaran kursus, pada akhir kursus ini pelajar dapat menjelaskan konsep prinsip pengurusan perkembangan fungsi dan peranan pusat sumber sebagai agensi maklumat dan pusat pembelajaran. Yang kedua, mengaplikasikan kemahiran teknikal dalam pusat sumber sekolah merujuk pelbagai sumber maklumat. Yang ketiga, menghasilkan perancangan program pusat sumber sekolah dengan mengambil kira cabaran pusat sumber masa hadapan. Okey, BID kami adalah pusat sumber sebagai pusat maklumat. Essential equation yang telah dihasilkan. Pertama sekali, sejauh manakah pusat sumber dapat menjadi pusat maklumat, mengapakah pusat sumber itu penting dan bagaimanakah pusat sumber ini dapat dijadikan sebagai pusat maklumat. Okay, bukti pentaksiran kami telah menjalankan kuis, e-portfolio dan perancangan program. Aktiviti kuliah dan tutorial, terdapat perbincangan, pembentangan Google Classroom, amali dan lawatan. Baik, seterusnya kita lihat hasil pembelajaran kursus yang pertama iaitu menjelaskan konsep, prinsip pengurusan, perkembangan, fungsi dan peranan pusat sumber sebagai agensi maklumat dan pusat pembelajaran. C2 HP1 boleh rujuk. Tugasan 1 kita lihat ialah kursus, iaitu kursus kuis pusat sumber. Ada dua kuis yang kami jalankan, kuis 1 dan kuis 2. Berikut adalah rubrik, boleh lihat secara amnya, iaitu secara A+ hingga ke F. Dan juga ini adalah jawapan-jawapan bagi EQ, 3 EQ yang dibawakan dalam pembentangan kami. Ini big idea iaitu pusat sumber sebagai pusat maklumat. Okey, kita beralih kepada HPK kedua. Okey, terdapat dua amalan yang telah kami jalankan semasa mengikuti elektif ini. Pertama, pengkatalogan. Okey, secara ringkasnya, pengkatalogan ni adalah senarai sumber yang terdapat di dalam PSS. Okey, kalau pusat sumber sekolah, kita refer Anglo-American Cataloging Rules. Okey, memudahkan pencarian buku kepada pengguna ataupun GPM sendiri. Okey, atau kita lebih kenali sebagai OPEC. Kalau kita nak cari buku dekat pusat sumber, kita terus pergi dekat sistem OPEC, terus cari buku apa yang kita nak, terus jumpa. Okey, seterusnya amalan kedua iaitu sistem pengkelasan. Okey, sistem pengkelasan ni tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna mengakses atau mencari bahan dengan cepat. Kalau kita perasan, setiap bidang ada kod tersendiri. Contoh macam karya am 000 dan setiap bidang ini akan disusun mengikut yang tertentu. Okey, dalam kursus ini juga pentaksiran berterusan kami dikehendaki menghasilkan pusat sumber maya yang kreatif secara individu menggunakan kemahiran teknikal yang dipelajari peserta TMK. Okey, jadi kami telah menghasilkan e-portfolio iaitu perpustakaan maya. Okey, pemanfaatan digital. Okey, melalui penghasilan e-portfolio ni banyak maklumat yang dapat kita terokai dan ia mudah diakses bila-bila masa dan kita dapat menerapkan pembelajaran sepanjang hayat. Bak kata orang, guna bila perlu, sekadar di hujung jari sahaja, tak perlu bersusah payah, mengambil masa yang lama, menggunakan tenaga yang banyak, dan kita boleh berkongsi bahan dengan kawan-kawan di sekolah yang lain dan memasukkan pelbagai BBM di kelas. Okay, seterusnya,
koleksi perpustakaan maya, dan pusat sumber interaktif iaitu dilengkapi dengan aplikasi dan fitur yang moden selari dengan keperluan masa kini. Baiklah, beralih kepada HPK 3. Baik, untuk hasrat pembelajaran bermakna 1, saya merujuk kepada pelajar belajar tentang cabaran pusat sumber di masa depan. Saya belajar mengenai program pusat sumber dan ciri-ciri DLO pembelajaran 1 merujuk pada 6C, antaranya character, collaboration, communication, creativity dan critical thinking. Baik, untuk kriteria kejayaan PB1 ini, saya dapat mengenal pasti isu dan cabaran pusat sumber masa depan. Saya dapat merancang dan melaksanakan program pusat sumber. Baik, untuk pentaksiran, kami diminta untuk menulis kertas kerja bagi program pusat sumber sekolah yang wajarannya 30%. Baik, untuk HP3 ini topiknya adalah program pusat sumber dan cabaran pusat sumber masa hadapan. Baik, kuliah di sini merujuk kepada bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai HP3 ini. Baik, aktiviti kuliah dan pentaksiran, kami diminta untuk rancang satu program galak membaca di pusat sumber secara maya dan menghasilkan perancangan program pusat sumber sekolah dengan mengambil kira cabaran pusat sumber masa depan. Gambar di bawah merujuk kepada bukti dan juga pelaksanaan program tersebut. Seterusnya kita bergerak kepada model KPP iaitu yang seperti mana yang kita telah sebutkan tadi dalam slide yang pertama, iaitu ada 6 amalan 6C. Yang pertama kita ada gunakan dua amalan 3E dan juga 6C. Yang pertama kita lihat amalan 6C ialah karakter, communication, creativity, citizenship, collaboration dan juga critical thinking. Kita lihat pertama sekali komunikasi yang berlaku adalah antara kami sebagai pelajar dengan komuniti-komuniti luar dan juga masyarakat, seperti di masyarakat di dalam library dan juga di luar. Yang kedua kita lihat kolaboratif, bergaul dengan komuniti luar juga, iaitu seperti perpustakaan Syed Naqib Al-Atas dan juga perpustakaan Datuk Loman Musa, perpustakaan kami sendiri. Yang ketiga, kenegaraan, memahami pelaksanaan pengurusan pusat sumber di peringkat sekolah, perpustakaan daerah dan juga kampus. Kemudian menggunakan pemahaman tadi untuk menyelesaikan tugasan khususnya dalam bidang kenegaraan. Yang keempat, sahsia, iaitu membaca ataupun pusat sumber ini sebagaimana yang kita tahu boleh membentuk sahsia dengan membaca. Yang kelima, pemikiran kritis, membuat berkaitan daripada hasil pembacaan untuk berfikir secara kritis. Yang terakhir sekali, iaitu kreativiti. Pusat sumber dan juga amalan-amalan yang kami jalankan tadi telah membentuk kreativiti dalam diri kami untuk menghasilkan idea-idea baru. Terlihat yang kedua, model 3E sebagaimana yang kita kata adalah untuk mengukur alat digital, iaitu extension. Yang pertama, untuk berkongsi hasil kerja bersama dengan komuniti luar. Seperti e-portfolio tadi telah kami kumpul dan juga kongsikan dengan komuniti luar, seperti komuniti di sekolah dan juga komuniti di IPG Kampus Bahasa Melayu sendiri. Yang kedua, enhancement, pemilihan kemudahan teknologi dan aplikasi yang bersesuaian. Contohnya, kami gunakan Google Sites, Google Classroom dan juga apa-apa sahaja lagi untuk berkongsi dan juga menghasilkan e-portfolio. Dan yang ketiga, engagement, ini halatan dan kemudahan teknologi yang dianjurkan daripada pensyarah kami sendiri, Dr. Roslina, untuk membuat tugasan yang diberikan. Baik. Baik, seterusnya beralih kepada pelaksanaan KPPB yang meliputi 4 peringkat, iaitu pengetahuan, kemahiran, perancangan dan pelaksanaan. Bagi pengetahuan, pelajar merungkai maklumat kursus bagi kursus pengurusan pusat sumber ini dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Perkongsian daripada pensyarah dan komuniti di luar juga dapat memudahkan dan menambah ilmu pengetahuan para pelajar tentang pengurusan pusat sumber yang baik. Seterusnya kemahiran, iaitu kami telah mengikuti bengkel amali, pengkatalogan serta pengkelasan, di mana memudahkan pengguna mencari bahan dan menyimpan bahan dengan mudah. Penghasilan e-portfolio seperti yang diterangkan oleh saudara Hazimi tadi bagi merangsang pembelajaran sepanjang hayat. Di sini kita dapat menerokai maklumat tanpa batasan. Perancangan dan pelaksanaan program Mari Bedah Buku 2023 telah dijalankan di dalam kelas selama 5 ke 10 minit dalam kalangan siswa guru IPG KBM bagi menggalakkan amalan membaca. Akhir sekali kita lihat rakan pembelajaran ataupun partnership yang telah unsur-unsur partnership yang telah kami jalankan dan telah berlaku dalam kursus kami. Dan ini yang pertama sekali, kami pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu telah berkolaborasi dengan pihak daripada Syed Muhammad Naqib Al-Atas Library, kita sebut sebagai ISTEC. Pihak luar, ini adalah pihak luar, dan kami berkolaborasi untuk buat lawatan dan juga melihat pengkatalogan, juga melakukan beberapa aktiviti di sana yang berkaitan dengan
pusat sumber, dan kami sendiri berkolaborasi dan juga membuat satu partnership dengan Perpustakaan Datuk Lukman Musa dengan menjadi ahli perpustakaan, ahli pusat sumber. Baik, sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.